Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, tanya kepada yang hadir kelas saya pada hari ini. So, mana yang dah masuk, jangan lupa untuk klik kehadiran dekat Telegram. Okey, so untuk hari ini kita akan masuk topik baru. Okey, topik yang kita nak belajar hari ini adalah topik penyediaan anggaran kos. Okey, contoh kalau kita nak buat satu projek, contoh projek bekas alat tulis. Okey, kita nak buat projek bekas alat tulis tu, dia ada kos dia, betul tak? So, cara hari ni kita nak belajar cara nak kira kos tu lah. Okey, cara nak kira kos tu dia ada dua kaedah. Okey, awak tengok Kaedah yang pertama adalah kaedah unit kuantiti. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah konsep SMART. Okey, awak kena ingat yang ni poin penting. Dua kaedah penyediaan anggaran kos. Okey. So, kita akan tengok dua-dua kaedah ni hari ni. Okey, tapi kita tengok dulu kaedah unit kuantiti. Okey, kaedah unit kuantiti, anggaran mengikut kuantiti atau perkhidmatan. Yang ni anggaran je kita buat. Okey, contohnya dekat bawah tu dia kata kos sebuah kerusi RM15. Kos 20 buah kerusi berapa ringgit? So, 20 darab dengan RM15. So, kita anggar je. Didarabkan dapatlah 300. Okey. So, contohnya, cikgu bagi contoh lain. Okey, satu bekas alat tulis tu dia punya kos contoh RM2. Contohlah ni. Okey, kalau contoh awak buat 5 bekas alat tulis. So, macam mana nak kira? 5 darab dengan 2. So, dapatlah jumlah anggaran kosnya RM10. Ini adalah kaedah unit kuantiti. Senang dia cuma anggarkan je. Okay, dia anggarkan kalau satu tu kos dia berapa darab dengan jumlah yang awak buat. Itu untuk kaedah unit kuantiti. Okay, kaedah yang kedua, kaedah konsep SMART. Okay, kaedah konsep SMART ni kenapa dinamakan SMART? Okay, sebabnya dia berdasarkan perkataan SMART. Okay. So, S tu adalah apa? S adalah apakah tujuan projek dihasilkan? Contoh tadi cikgu bagi awak nak buat bekas alat tulis. Okay, S, tujuan dia untuk apa? So, bekas alat tulis biasanya orang buat untuk meletakkan alat tulis supaya tak bersepah. Okay, itu contoh. Dan yang kedua, ukur kos yang terlibat. Yang ni nanti kita akan kira. Okay, A mampu dilaksanakan mengikut keupayaan dan sumber yang ada. So, maksudnya awak buat bekas alat tulis tu bekas yang attainable. Maksudnya mampu nak buat. Jangan buat yang gempak-gempak sampai tak boleh nak buat. Itu adalah attainable. A realistik, suatu atau sesuai atau tidak dan adakah mencapai tujuan projek. So, realistik ni macam saya cakap tadi lah. Okay, maksudnya kita buat adakah dia sesuai mencapai tak tujuan atas ni. Okay, kalau contoh kita nak buat bekas alat tulis untuk letak bekas alat tulis tapi bila dah buat tak boleh nak letak barang, tak boleh nak letak alat tulis. So tu salah lah. Okay, yang ke last sekali T tempoh masa projek yang disiapkan. Berapa tempoh masanya. Okay. Okay, ni contoh. Okay, contoh S tadi adalah tujuan kan. So, nama projek ni bingkai gambar. Tujuannya untuk hiasan dinding dan meja tulis. Okay. Ni 100 unit. Okay. Tujuan projek. Okay. So, kita pergi seterusnya. Okay. M. Yang M ni adalah cara kita nak kira. Okay. Kos pengeluaran. Dia formula dia kos bahan mentah tambah kos upah tambah kos overhead. Awak kena tahu. Yang ni kena ingat kos pengeluaran sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Formula nak mencari kos pengeluaran. So, awak kena tahu formula nak cari kos pengeluaran, kos bahan, tambah kos upah, tambah kos overhead. Okay, 3 ni.
Okey, contoh kos bahan. Okey, contoh kos bahan, bahan apa yang kita gunakan untuk buat projek tu. Contoh dia gunakan kertas las, kayu, papan lapis, paku, cat, glue. Ini semua adalah bahan. Okey. Okey, so sekarang cikgu nak ajar cara nak kira jumlah kos bahan. Okey, tadi dah senaraikan kan bahan apa yang digunakan. So, kita masukkan dalam jadual macam ni. Senaraikan bahan apa yang digunakan. Okey, lepas tu dia ada kuantiti kos seunit dengan kos sebenar. Okey. Kayu berlurah ni dia gunakan 100, kuantitinya 100. 1 unit harganya RM3. So, kos sebenarnya berapa? Macam mana nak kira? Okey. So, 100 ni, 100 awak kena darabkan dengan RM3. Okey. So, dapat RM300. Okey, so kayu pula 100 kuantiti, 1 unit RM1. So, 100 darab dengan RM1, RM100. Okey, 100 darab dengan RM1.50, RM150. Okey, sama juga bawah ni pun awak darab sampai habis. Okey. Bila awak dah dapat semua jumlah kos sebenar ni, jumlah yang bawah ni, okay, awak nak dapat macam mana, awak tambahkan semua yang atas ni. Okey. So, step dia senang je. Awak darabkan kuantiti darab dengan kos seunit, dapat kos sebenar, semua listkan. Baru awak tambah semua, dapatlah jumlah yang dekat sini. Okey. Next. Kos upah pula. Okey, kos upah bilangan pekerja darab dengan tempoh masa siap dengan kos upah. Contoh, pekerja ada seorang, masa dia 2 jam, kadar upahnya RM2.50. So, awak darabkan 3-3 tu. Okey. Kos upah, bilangan pekerja, okey, darab dengan kadar upahnya berapa, darab dengan masanya berapa. Okey, contoh ada 2 orang pekerja, dia buat dalam tempoh 3 jam, kadar upahnya RM2. So, macam mana nak kira? So, 2 darab dengan 3 darab dengan 2. So, dapatlah kos upah dia RM12. Ni cara nak kira kos upah. Okey. Ini mengira kos upah. Okey, kos overhead pula apa? Kos overhead ni dia macam bil. Okey, bil elektrik, bil air, bil telefon, kos pengangkutan, sewa tapak, itu adalah kos overhead. Okey, tadi ada 3 kan? Kos bahan, bahan apa yang digunakan, lepas tu kos upah dengan kos overhead. Kos overhead adalah bil-bil, sewa-sewa, okey, itu adalah kos overhead. Okey, so itu adalah cost overhead-nya. So, kita tengok jumlah kos upah tadi. Okey, bilangan pekerja darab dengan masa, darab dengan kadar upah sejam dan bilangan produk. Okey, so darabkan. Cost overhead tadi tambah je. Okey, kalau yang tadi tu ada bil elektrik, bil air apa semua, tambah. Itu dia jumlah cost overhead. Okey, so tadi cikgu dah terangkan apa tu kos bahan, apa tu kos upah, apa tu kos overhead. So, awak dah tahu dah 3-3 kos ni kan? So, kalau ada soalan, kirakan kos pengeluaran bagi produk berikut. Macam mana nak kira kos pengeluaran? Ini adalah dia punya formula. Okay? Kos pengeluaran sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah dengan kos overhead yang awak dah kira tu. Awak dah kira total dia. Awak tambah semua, itu adalah jumlah kos pengeluaran. Okey, awak kena kira dulu kos bahan dia berapa, kos upah dia berapa, kos overhead dia berapa. Barulah tambah dan dapat jumlah kos pengeluaran. Okey. Okey, dan last sekali adalah time bound, tempoh masa dan sumber kewangan. Okey.
Tempoh masa untuk menyiapkannya berapa? 3 bulan. Sumber kewangannya daripada mana? Simpanan, pinjaman keluarga. Yang bawah ni pula 6 bulan. Simpanan, pinjaman keluarga, pinjaman bank. Ini adalah T. Tempoh masa dan sumber kewangan. So, awak dah belajar tadi SMART. Okay, konsep SMART. Okay, so make sure awak faham apa yang cikgu terangkan. So, buka awak punya modul tu, cikgu ada bagi 2 latihan. Okay, ni latihan yang pertama, penyediaan anggaran kos guna kaedah unit kuantiti. Yang ni senang je macam cikgu cakap tadi. Darab je. Berapa kos dia, darab dengan produk dia. Okay, so ini untuk soalan yang pertama. Okey, yang ni pula untuk soalan yang kedua, penyediaan anggaran kos, yang ni konsep SMART. So, cikgu dah ajar tadi macam mana nak kira kalau kuantiti 15, kos seunit 15, nak dapatkan kos sebenar tu macam mana? Cikgu cakap darab. So, awak buat kos jualan yang peratus keuntungan ni tinggalkan dulu sampai jumlah kos modal sahaja. Okey?